kita tenang, kedengaran umpat dan keji. Dikala kita senang, ada pula iri hati. Dikala kita memerlukan, ada juga yang baik hati. Biarpun ramai orang di sekeliling kita yang mungkin mempunyai niat tidak baik, namun itu bukanlah alasan untuk kita juga tidak berbuat baik kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya negara Kunda Selamat Dani. Saya titipkan buat anda semua. Terima kasih kepada pengarah PVPAI, barisan panel hakimnya Arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya. Seterusnya, hadirin yang dihormati sekalian. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 cukup indah. Apabila Dia menciptakan kita, lelaki dan wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk kita saling mengenali, menerima dan menghargai. Namun angkara keegoan, lakanya sombong tanpa keprihatinan. Angkara nafsu kemajuan, tindakannya penuh kezaliman. Natijahnya lahirnya sebuah masyarakat yang rakus dan tiada nilai kasih sayang. Lalu bilakah kesejahteraan dan keharmonian bermasyarakat akan dikecapi oleh kita? Jangan pernah kita lupa junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh itu, amat bolehlah jika hari ini anda duduk semeja dengan saya, kita bincangkan bersama kepentingan memberi manfaat kepada orang lain dalam perspektif Islam. Hadirin, pada pagi yang indah ini, saya akan bentangkan 3 tujuan utama syarat saya agar anda memahami nilai-nilai murni memberi manfaat kepada ummah sejagat. Pertama, membina generasi madani, aspirasi negara. Kedua, membangun masyarakat prihatin, mertas bangsa dan agama. Ketiga, negara mampu dan sejahtera, berteraskan rahmah. Hadirin pemegang amanat bangsa, tunjang saya pertama adalah membina generasi madani, aspirasi negara. Memetik kata-kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, apabila ingin melihat negaranya masa hadapan, maka lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Membina sebuah tamunan bangsa itu tinggi nilainya. Generasi hari ini pemimpin masa depan yang dinanti. Sampai bilakah kita akan bergelar negara pengguna? Ayo kita bina generasi berdaya cipta yang mempunyai daya fikir kelas pertama, seimbang duniawi ukhrawi, kerana manfaatnya untuk agama, bangsa dan negara. Ibnu Khaldun pernah berkata, ketamadunan sesebuah negara tidak diukur dengan kemajuan kebenaran semata-mata, tetapi kemajuan kerohaniannya juga diambil kira. Generasi ihsan perlu dibina yang teguh dengan sifat peduli dan belas ihsan. Kesungguhan menyelami penderitaan orang lain dan kemelaratan disertai usaha untuk membantunya sangat dititik beratkan oleh Islam. Hadirin sekalian, tunjang saya kedua adalah membangun masyarakat prihatin, mertas bangsa dan agama. Keharmonian masyarakat pelbagai kaum dan agama merupakan asas kesejahteraan sesebuah negara. Namun begitu, usaha untuk mengekalkannya pasti berhadapan dengan pelbagai cabaran. Malaysia sudah genap 67 tahun merdeka, tetap teguh dan kukuh dengan kemajemukan. Tetapi mengapa sejak akhir-akhir ini ujaran kepedulian sosial dalam kalangan rakyatnya semakin terhakis keegoan? Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya. Hebatnya Islam bukan tertumpu kepada hubungan dengan Maha Pencipta semata-mata, tetapi juga hubungan sesama manusia.
Indahnya Islam bukan hanya di atas tiga sejadah, tetapi juga dalam nilai keprihatinan dan kasih sayang kepada ummah, meretas bangsa dan agama. Hadirin, jenjang sains ketiga, negara makmur dan sejahtera berteraskan rahmah. Tatkala kita sedang dioleh mimpi berbangga dengan kemajuan negara, sekalipun agama rakyatnya berbeza, tetapi masih berbumbungkan langit yang sama. Namun, apakah nilainya? Sekiranya kaum Cina tetap mahukan hanya kaum India masih berkeras kepala, manakala kaum Melayu berlagak sebagai penguasa. Menginsafi konflik sosial yang mencengkam negara, maka pada tanggal 25 April 2019, gagasan Rahmatan lil Alamin telah diperkenal sebagai wadah penyelesaian yang ampuh. Benarlah firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107 yang bermaksud, dan tiadalah kami memutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Manifestasi Islam sebagai agama rahmat sekalian alam telah diterjemahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui komunikasi, pentadbiran, hubungan diplomasi. Bahkan ia juga berjaya menyelesaikan permasalahan kaum jahiliah dan masyarakat Arab keseluruhannya. Wahai anak bangsaku, rangkumannya, hari ini semua rakyat Malaysia, kira-kira kaum dan agama, mengimpikan negara makmur dan sejahtera. Jelaslah bahawa memberi manfaat kepada orang lain adalah prinsip utama dalam Islam yang melibatkan pelbagai aspek kehidupan. Memberi manfaat bukan hanya tindakan kebaikan, tetapi juga sikap kepedulian dan tanggungjawab terhadap kesejahteraan orang lain. Ayo kita berganding bahu dan melangkah bersama. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa mendapat restu daripada Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.